Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan hari ini alhamdulillah diberi peluang bersama dengan seorang tokoh dalam dunia travel, yang mana pada hari ini kita nak berdiskusilah dengan seorang tokoh kita ni macam mana dia bermula dengan As-Safar Travel. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Haziq selaku moderator pada hari ini, dan kita ada insya-Allah Ustaz Mat Roslan. Sebelum kita teruskan kepada soalan demi soalan, diharapkan kepada semua untuk stay tune dan ada perkara-perkara menarik untuk kita bincangkan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Jadi sebelum kita teruskan, ada beberapa orang kata apa, orang tanya nak dengar kan, orang kata apa, Ustaz Roslan terkenal dengan satu trademark ataupun satu selawat dan sebagainya. Jadi sebelum kita teruskan kepada soalan, jadi sedikit sebanyak 1-2 patah perkataan yang Ustaz ingin sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Are you okay? Are you okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Aziz, ialah kita bila sebut pengenalan awal ini, ialah kita mesti ada benda hasrat yang saya nak sampaikan. Betul. Yang kita kongsikan pada petang ini. Jadi semoga pengkongsian yang baik ini dapat bermanfaat daripada diri saya dan kepada masyarakat luar ataupun kita kata generasi-generasi yang akan datang. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita soalan pertama. Kita lebih kepada kata apa, tak ada formal-formal lah. Yalah. Faham. Formal lain kan. Soalan pertama lah, Ustaz boleh Ustaz berkongsi sedikit lah, cerita sedikit tentang pengalaman Ustaz. Siapakah Ustaz Roslan sebenarnya? Ustaz Mat Roslan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni kita bersyukur sebenarnya kita dapat mendengar sikit sebanyak perkara yang disampaikan Ustaz. Okey, jadi Ustaz, silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah saya ni lebih pada operasi lah. Boleh sebut operasi, dan tempat yang saya belajar ni boleh saya kata terkenal lah. Boleh kata bermula daripada tabung haji travel. Bila sebut tabung haji travel sekarang ni memang orang tahu siapa tu tabung haji. Dia adalah merupakan anak syarikat tabung haji ataupun lembaga tabung haji. Jadi sekarang ni kalau ikut sejarah dia, memanglah saya bermula daripada Perbadanan Pengangkutan Perusahaan Tabung Haji. Bila sebut dengan perjalanan umrah dan haji ni, memanglah pada dasarnya saya biasa saja. Saya orang biasa, dan saya bila sebut dengan tentang ke Mekah ni kena ada ilmu. Nak pergi umrah pun kena ada ilmu. Dan saya bermula dengan jemaah-jemaah yang saya bawa, yang diberi tanggungjawab oleh pihak Tabung Haji Travel ataupun Perbadanan Pengangkutan Perusahaan Tabung Haji ni dulu. Dahulunya dia ada lebih fokus kepada jemaah haji. Pada asalnya jemaah haji. Kemudian baru dia tertubuh dengan Tabung Haji Travel tu. Bila saya ada Tabung Haji Travel, ada 2-3 nama lagi saya tak ingat. Semua yang saya ingat hujung akhir ini Tabung Haji Travel. Jadi hampir keseluruhannya bermula Perbadanan Pengangkutan Perusahaan Tabung Haji dan sehinggalah Tabung Haji Travel. Saya dah bidang ini lebih kurang dalam 34 tahun. Dan 34 tahun. Dan alhamdulillah dengan Tabung Haji saya boleh kata saya di universiti lah. Macam universiti tabung haji tu. Banyak Ustaz belajar daripada tabung haji travel. Tabung haji travel lah sebanyak. Jadi Ustaz bermula daripada situ lah. Dari situ. Kemudian bila saya belajar benda-benda macam ni, dia beginilah. Berurusan dengan tetamu Allah, dia ada macam-macam cara dan ada macam-macam ragam. Jadi cara ni kadang-kadang cara kita nak tackle jemaah ni macam mana. Dan orang yang datang ni ada kenal dengan saya, ada orang datang tak kenal dengan saya. Jadi saya diberi tanggungjawab pada asalnya pegawai umrah je lah. Jadi disebut dengan pegawai umrah ni, maklumlah saya diberi tanggungjawab untuk mengajar jemaah umrah. Saya bermula di situ, dan timbul minat tu memang saya minat untuk bercakap. Bila cakap macam sekarang ni pun saya suka bercakap. Betul. Tapi kalau banyak cakap berdosa buat apa? Baik kita cakap yang ada manfaatnya, kan? Jadi alhamdulillah saya hari ni bila kita hari ni petang, waktu petang macam ni kita bercerita benda yang baik.
Kalau bercerita baik, saya di kalangan yang dengar ni pun di kalangan anak-anak ataupun kalangan cucu-cucu saya ataupun di kalangan kawan dan sahabat saudara saya. Satu, timbul minat orang yang nak pergi umrah ni kadang-kadang dia dengar cerita daripada orang. Betul. Kan, dia dengar daripada cerita orang dan dia tengok daripada TV dan dia tengok daripada musim haji, musim umrah kan. Jadi alhamdulillah saya sekarang ni boleh kata umrah dan haji ni saya suka. Makna kalau misal di saat-saat hujung nyawa saya dalam kerja ni, saya suka biarlah mati saya di Mekah. Mati di Mekah saya. Mati Mekah. Siapa nak ikut saya pergi Mekah, kalau siapa ada fikir nak pergi buat umrah, alhamdulillah angkat tangan. Jadi kalau ada siapa nak mati kat Mekah, jom ikut saya. Nanti Encik Aziz boleh ambil nama siapa yang nak pergi Mekah. Baik, ya, insya-Allah. Ustaz kata tadi berkaitan dengan tabung haji travel, Ustaz bermula di situ dan Ustaz mula untuk bawa jemaah di Mekah dan sebagainya. Jadi sepanjang Ustaz berada ataupun sepanjang Ustaz bergelar sebagai seorang mutawif lah kan, Ustaz berada di sana, adakah Ustaz merasakan satu bibit-bibit, orang kata apa, peristiwa yang Ustaz rasa paling peristiwa tu Ustaz tak boleh lupakan sampai sekarang? Adakah itu bersifat kepada peristiwa yang baik ataupun yang kurang baik? Jadi cuba Ustaz kongsi sedikit sebanyak. Okey, dia peristiwa yang boleh saya ada beberapa peristiwa. Pertama, peristiwa bawa umrah ni sampai-sampai saya sebagai mutawif sampai-sampai di Mekah tak ada hotel. Itu satu peristiwa, boleh kita kata satu peristiwa. Jadi mutawif ni bukannya senang. Ramai orang kata jadi mutawif ada dapat commission, dapat allowance, tetapi saya bekerja dengan tabung haji masa itu gaji sajalah. Tapi bila saya sebut dengan mutawif ke ataupun sebagai tour guide pun, sampai sana kita kena selesaikan masalah ni. Jadi benda masalah ni kita tak boleh lari. Dan kita tak boleh tinggalkan jemaah tersebut. Tapi saya alhamdulillah pergi sama jemaah, balik sama jemaah. Apa yang nak terjadi pun jemaah akan luahkan segalanya pada saya. Tapi alhamdulillah peristiwa yang tak ada hotel ni, alhamdulillah kita boleh selesai. Pihak pengurusan pun turun padang, pihak pengurusan pun uruskan kerja sama mereka, sehinggalah hari ini kita nampak rakan-rakan saya di tabung haji, alhamdulillah hotel yang dia dah ada jenama-jenama yang baik. Dia dulu ada White Palace Hotel, sekarang dah tak ada timbul White Palace. Kan? Jadi sekarang ni hotel-hotel yang kita kata 5 star, 4 star yang di Mekah. Itu peristiwa yang kata hotel. Kerana peristiwa tak ada makan. Memang makan dah habis. Bila makan dah habis, memanglah kena pun mutawif juga. Jadi mutawif ni bukan senang. Mutawif ni orang tak dapat makan pun dia cari mutawif. Kita kata petugas lah kadang-kadang jadi petugas. Mutawif boleh jadi petugas, jadi guru agama. Tetapi bila tak ada makan, memang susah lah. Saya silap dia nak makan kita. Saya sampai dia nak makan saya tu yang saya tak lari. Kan? Saya tak lari. Kemudian peristiwa yang cukup menyayatkan hati, saya buat jemaah. 6 orang meninggal dunia. Itu tahun 2010. Itu bukan di tabung haji, masa itu saya dengan satu syarikat travel, satu syarikat tu dah tak ada, dah tutup dah syarikat tersebut. Jadi bila saya fikirkan masa itu saya buat 19 orang jemaah penerbangan Saudia. Bila sebut penerbangan Saudia ni ada waktu pagi sampai, ada waktu petang, ada waktu malam sampai. Bila kami sampai tu, jemaah seramai 19 ni bersama-sama dengan saya mula sampai di Jeddah. Sama-sama elok borak makan, muka saya bugar, nampak muka macam Encik Aziz lah. Saya nampak muka senyum, kat sana pun senyum, makan macam apa khabar makcik. Lepas tu alhamdulillah naik bas perjalanan daripada Jeddah nak ke Madinah. Dari sebelum sampai Madinah tu lebih kurang 47 km nak sampai. Bas kami ni accident. Dia langgar bukit. Dia langgar bukit tu tadi tercampak. Saya pada asalnya duduk di depan. Kalau tidak, saya tak ada di sini. Masya Allah. Jemaah yang 6 orang tu meninggal. Jadi proses tu ambil masa yang lama juga. Saya sampai 2 bulan duduk di Madinah. Masa itu alhamdulillah orang yang nguruskan saya pun dah meninggal. Baru meninggal. Nama dia arwah. Saya boleh sebut nama dia arwah Abdullah. Abang saya panggil Abang Lah. Dia ada rakyat Saudi. Orang Malaysia kita. Bila sebut cerita macam ni, kalau saya cerita memang kalau boleh menyayatkan hati. Tetapi saya nak kongsi. Kita sebagai mutawif tak boleh lari daripada pertempuran kita.
Boleh kita kata jadi mutawif ni kita pergi berjuang, kita pergi berperang. Kita menguruskan jemaah ni tadi. Konsep saya, selagi tak selesai, selagi tak pulang, kita jangan ni lah. Baru-baru ni pun saya pun ada satu program pergi ke Mekah, bawa orang tertentu. Bila bawa tertentu tadi, saya pun sakit jantung. Bila sakit jantung ni satu peristiwa bagi saya jugalah. Saya tak pernah sakit jantung di Mekah. Bila saya sebut dia cerita isu sakit ni, bila keadaan yang tadi meninggal. Meninggal, alhamdulillah saya tak lari. Maknanya saya tak pulang. Tak apa, jemaah ni saya sampai meninggal, sampai ke bumi, sampai mandikan jenazah dia, dan terus saya pun nampak wajah jenazah-jenazah ni, Allah, orang yang baik-baik. Kan? Berusaha dengan Mekah ni semuanya, kita tengok wajahnya, Allah, pada asal macam muka Cik Aziz, ahli syurga, anak syurga. Mudah-mudahan. Kan? Masya-Allah, jadi saya ni banyak dosa, saya banyak silap, saya banyak ni. Mungkin Allah pilihkan saya untuk jadi tetamu Allah, untuk mungkin yang itu mengurangkan segala dosa-dosa saya. Kan? Tapi bersyukur bila saya dapat dipilih ni. Berlaku, saya ulang balik tadi segi peristiwa yang saya sakit jantung tadi. Bila sebut dengan sakit jantung ni, memanglah kita kata sampai kat Mekah ni tadi, kalau boleh kita nak sihat. Jadi mutawif kena sihat. Tapi saya tak akan balik lagi juga. Saya tak nak balik juga. Saya beritahu pihak pengurusan, saya nak bawa jemaah ni pergi dengan selamat, balik dengan selamat. Saya pun balik dengan keadaan sakit masa tu. Sampai dekat KLIA, saya sakit balik sakit jantung, terus masuk ke hospital. Sampai situ je saya boleh cerita. Nanti saya cerita panjang nanti episod yang lain lah. Baik, insyaAllah. Cik Aziz, Jadi Ustaz, berbalik kepada satu ayat daripada Ustaz kata pergi selamat, balik dan selamat. Jadi pergi selamat, balik selamat ni saya rasa saya terpanggil untuk teringatlah satu slogan daripada satu travel yang dinamakan sebagai exquisite journey, serene return. Ustaz rasa pernah dengar tak pasal ayat ni? Ayat ni. Jadi kalau Ustaz baca kalau kan exquisite journey, serene return. Jadi sebab itu saya rasa iyalah. Sebab itu slogan As-Safa dia diam-diam. Jadi saya cakap Jerman ni saya tak pandai. Okay. Tak apa, tapi saya boleh exquisite journey, serene return. Are you okay? Are you okay? Jadi tuan-tuan dan puan, kita pun, kalau tuan-tuan perempuan sedar, kita bersama dengan owner ataupun kiranya pemilik kepada As-Safa Travel. Jadi saya nak tanyalah kepada Ustaz, dan memandangkan kita pun duduk dekat sini kan, bentang-bentang luas As-Safa Travel. Jadi kenapa dan bagaimana Ustaz bermula dengan As-Safa Travel ni sebenarnya? Orang ramai nak tahu kenapa tiba-tiba daripada tabung haji terus bertukar ke As-Safa Travel, dan tiba-tiba exquisite journey, serene return. Macam mana Ustaz dapat perkara ni sebenarnya? Ya. Memanglah ya Zik. Tapi kalau kita sebutkan kalimah ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Saya jadi semangat. Masya-Allah. Kan? Kalau saya tak bagi makan, tak bagi minum pun sekarang pun tak apalah, kan? Tapi saya boleh sebut kalimah ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Saya jadi semangat. Semangat dia apa? Kalau sebut dengan As-Safa ni, dia ada kaitan As-Safa Al-Marwah. Saya sebenarnya syarikat ni memang nak ada nama kan. Syarikat ada nama. Bermula dengan nama As-Safa ni, memanglah dia tercetus masa saya duduk dekat Mekah. Masa itu bertugas dengan tabung haji di Belakang Nash ataupun hotel tu, saya ingat lagi, hotel sekarang dah pecah, nama hotel Kashrul Nash. Saya ingatlah kawan-kawan sahabat kerja tabung haji, dia tahu kenal lah hotel tu lama, dan di situlah pencetusnya. Saya tengok banyak bangunan-bangunan di depannya pada ataupun di belakang hotel ni banyak dah pecah, sehinggalah kawasan-kawasan Masjidil Haram tu pecah, sehingga hari ini pembinaan Masjidil Haram ni orang kata bertukar-tukar. Jadi bila bertukar sekarang ni dah 2024, alhamdulillah. Hotel ni dah tak ada, dah orang kata dah tak wujud dah hotel tu. Tak ada nama dah Kashrul Nash. Dahulu masa tahun 1990-an, 96 masih ada lagi, sehinggalah pada 2004 saya ingat. Dalam tu 2000, selepas 2004
Peristiwa ni berlaku masa dekat 2004. Saya duduk di atas tingkat last kali tingkat 15. Mekah ni dia tak tinggi hotel-hotel dia. Paling tinggi 15. Yang tingkat 15 ni saya orang kata bukan penthouse kan. Tapi saya duduk dekat atas yang tinggi tu tadi, kita bertugas. Jadi saya tengok di suasana saya tu dalam keadaan Mekah ni akan berlaku satu masa nanti. Saya terpandang As-Safa, Bukit As-Safa. Saya cita-cita nanti masa ni aku nak ada syarikat sendirilah. Itu bermulanya. Bermula. Terdetik. Adanya As-Safa. Tapi bila terdetik tu, saya masih kerja tabung haji lagi. Dalam keadaan masa itu, adalah travel-travel yang panggil apa semua, saya bekerja. Sehinggalah travel-travel yang tersebut, saya pun boleh kata 5 tahun ada satu syarikat, ada 2 tahun dengan satu syarikat tersebut. Selepas bertabung haji, sehingga saya kumpulkan hari ini 34 tahun lah saya dalam industri haji dan umrah ni tadi. Bila saya sebut As-Safa ni ada kaitan. Lepas tu saya bersama dengan jemaah. Masa tu jemaah sendiri, sahabat saya, satu syarikat, orang kata partner dengan saya, Tuan Haji Zamri nama dia. Kalau kenal, kenal tak Haji Zamri? Haji Zamri. Kenal? Mungkin saya kenal. Oh, ingat tak kenal. Jadi tuan-tuan dan puan, itu adalah salah satu perkongsian bagaimana Ustaz bermula dengan As-Safa Travel. Jadi Ustaz, As-Safa Travel, kalau ikutkan travel ni pelbagai Ustaz. Jadi travel banyak. Membuatkan As-Safa Travel ini, orang kata apa, dekat di hati, pergi selamat, balik selamat. Macam mana Ustaz timbulkan satu keadaan sedemikian? Kekuatan kepada As-Safa Travel ni bagaimana Ustaz? Boleh sedikit sebanyak Ustaz cerita? Baik, Alhamdulillah. Bila sebut As-Safa ni, kekuatannya macam mana Bukit As-Safa. Dan Bukit As-Safa ni, arti As-Safa, Safa artinya sayang, kasih, mulia. Kita muliakan. Muliakan jemaah, muliakan orang, muliakan umat, sayangkan orang, sayangkan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Perhubungan kita dengan Allah. Jadi kita ambil perhubungan sesama manusia. Hari ni pergi umrah, ramai orang fikir tak apa, memang kita fikir umrah ni jemaah yang pergi makcik pakcik. Kita kena ada anggap bawa macam kita bawa ibu dan ayah kita. Saya di situ hasrat saya. Seandainya saya tak ada nanti, saya nak semua tim saya ni, dia As-Safa nanti, segala kita berurusan dengan manusia ni, kita anggap itu saudara kita, adik-beradik kita. Macam Cik Aziz, saya anggap anak saya. Masya Allah. Macam anak saya. Kan, Cik Aziz kerja dengan As-Safa. As-Safa group. Okay. Baik, cuma saya cerita, kelebihan bila saya berduduk As-Safa ni, memang nama ni kita nampak masyhur pada As-Safa lah. Saya nak kalau boleh, As-Safa ni terkenal sebelah seluruh dunia. Tapi kita As-Safa Travels, ada S, travel to S. Bila sebut dengan travel ni tadi, memanglah kita dah tengok yang giant-giant dah ada lah. Kita tengok ada travel sahabat-sahabat kita yang dah 10 tahun, ada 15 tahun, ada 35 tahun dah buka. Kenalan saya seperti Datuk Daud Cik Nga, kan, seperti sahabat-sahabat saya yang lain, dan daripada travel-travel yang lain, mereka telah buat kita berjaya. Tapi bagi saya persaingan yang sihat. Bila kita ada ramai dengan travel ni tadi, hasrat saya nak kawan baik semua orang. Kalau kita bawa kawan baik semua orang, insya-Allah kita ada perasaan sayang, muliakan orang, kasihkan orang. Tetapi dugaan untuk buat usaha travel ni, ada dugaan. Ada ujian. Ada ujian. Siapa kata? Sikit ujian macam mana? Ujian ni kita boleh kita kata, biasalah. Satu, kita berniaga ni kena ada duit. Bila sebut travel, kena berniaga. Bila tak ada dana, susah juga. Jadi perlu ada dana. Kemudian kita perlu ada rakan-rakan, ejen-ejen, wakil yang setia. Kita nak dapat yang setia ni bukannya senang. Jadi kita nak aturkan perkara ni, insya-Allah. Sama lagi nanti kita akan ada Cik Aziz. Kita akan ada ejen-ejen wakil kita ni yang kita nak bagi memberansang ke mereka supaya dia setia kepada As-Safa Travel. Di mana kita sayang kepada mereka. Sebenarnya saya buat sifat sayang supaya rakan kawan saya minta maaf lah seandainya ada kesilapan saya daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita maafkanlah sama-sama. Saya maafkan dah pada kawan-kawan, sahabat anda saya yang dengar dalam program saya pada petang ni, fokus untuk As-Safa Travel dengan saya. InsyaAllah saya menyemput lagi rakan-rakan saya di luar sebagai orang kata bekerjasama. Tak kira travel mana, A, B, C, D travel sampai Z travel. Jom, jangan ke mana-mana, bersama
Mat Roslan bin Muhammad Jaafar. Alhamdulillah. Are you okay? Are you okay? Itu tuan-tuan dan puan tagline daripada Ustaz Mat Roslan, are you okay? Jadi proposal yang menarik sebenarnya kalau kita kira pada hari ini, kita ayat mudah dia kita kata ini adalah percubaan pertama kalinya. Ya. Pertama kalinya ni nampak sangat merangsangkan, sangat membuahkan sedikit orang kata apa, seberapa perkara yang boleh dikongsi bersama. InsyaAllah akan ada episod yang akan mendatang dan banyak lagi perkongsian yang akan diutarakan oleh saya kepada Ustaz Mat Roslan supaya sama-sama kita tahu, orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Dan Alhamdulillah hari ini kita bukan bercinta dengan Ustaz tapi kita kenal. Maka lepas kita kenal, kita mula orang kata menanamkan rasa cinta akan apa yang Ustaz lakukan. Yeah. Betul tak Ustaz? Betul Cik Aziz. Jadi di As-Safar Travel ni insyaAllah kita sama-sama Ustaz bercerita berkaitan dengan jaya-jaya dan sebagainya. Ustaz yakin lagi percaya kita boleh sampai ke tahap tersebut. Ya, saya yakin. Sebab bila yakin ni kita kena buat. Bila kita buat, sebab tu saya dah lalui. Saya lalui daripada zaman susah sampai zaman yang kita dalam keadaan yang macam ni. Dan boleh kita kata, saya nak cakap berjaya ni semua perhubungan kita dengan Allah lah. Dari perhubungan ni kejayaan, kita pun nak berjaya dunia dan akhirat. Jangan ambil dunia saja, kita kena berjaya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah Cik Aziz, tekak kering lah. Saya ingat kita minum kopi dulu lah. Kopi dulu. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa kita dah di penghujung. Dan sebelum kita menutup tirai bagi episod pertama podcast bersama Ustaz Mat Roslan di As-Safar Travel. Jadi insyaAllah kemudian hari kita akan diskusi lagi beberapa perkara yang saya rasa akan menarik minat pelbagai penonton kita insyaAllah. Ya, insyaAllah. Welcome. Sebab kita harapkan yang begitulah. InsyaAllah dengan ada penerangan macam ni. Baik, dengan lafaz alhamdulillah, dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Nantikan di episod kedua bersama Ustaz Mat Roslan bin Muhammad Jaafar. Baik. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.